Salam hormat, selamat berjumpa di YouTube channel saya. Saya ialah Dr. Lee dan berasal dari Pulau Pinang, dari Bukit Mertajam, bandar lahir saya. Dan kini saya berada di Kluang Johor. Baik, sebelum saya bermula, saya ingin memberitahu kamu sekali lagi, ini WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin menempa buku saya. Sebab sebaik sahaja saya kirim buku kepada penempa, maka hari itu juga saya akan bermula mengajar di YouTube setiap bab yang ada dalam buku saya. Dan saya akan bincang soalan jawapan dengan kamu di YouTube sini. Pada masa itu, jikalau ada orang yang menempa buku, saya tidak ada masa untuk sebuah buku pergi ke pencetak untuk cetak. Sebab pencetak biasanya dia mau satu macam mana saya cakap, satu set mungkin 200, 300, 500 begitu. Sebab lebih banyak lebih murah. So sila beritahu saya, sila WhatsApp kepada saya. Jangan tanya saya di YouTube. Sila terus WhatsApp kepada saya dan beritahu saya kamu ingin berapa naskah, berapa buah, dan saya akan sediakan buku itu kepada kamu. Dan sila jangan kemukakan soalan peribadi, sama ada peribadi kamu atau peribadi saya dalam WhatsApp. WhatsApp untuk menempa buku sahaja, ya. Jikalau kamu ada apa-apa soalan yang penting tentang pendidikan, tentang bahasa Inggris, maka saya berharap kamu kemukakan di YouTube channel saya dan saya akan jawab secara umum. WhatsApp untuk menempa buku sahaja, tidak ada untuk perkara lain. Sila memahami, sila fahamlah, sebab kalau setiap hari ada 5 atau 6 orang bertanya saya kadang-kadang soalan yang sama, maka agak susah untuk saya menjawab satu-satu. Jadi saya harap kamu memahami saya dan jangan sekalipun gunakan WhatsApp untuk bertanya saya soalan-soalan pribadi, sama ada saya atau kamu sendiri. Oke, WhatsApp itu untuk menempa buku. Lain-lain soalan sila kemukakan di YouTube saya. Saya harap kamu faham. Baik, sekarang saya ke bab yang 120, lesson 120. Di sini saya tulis masalah yang dihadapi oleh 3 subscriber. Mereka telah mengemukakan soalan di YouTube. Jadi saya petik dari sana dan saya buat sebagai satu pengajaran, satu lesson supaya semua subscriber akan mendapat manfaat daripadanya. So, bab ini saya panggil solving problems, menyelesaikan masalah, bab 2 atau bahagian 2. Ada seorang subscriber bertanya saya, apakah perbezaan di antara S dan wow? S dan wow. Sebenarnya dalam bab 1 hingga 100 saya sudah ajar. So, ini saya hanya jawab kamu. Jikalau kamu ingin tahu dengan lebih mendalam, sila ke video di dalam bab dari bab 1 hingga bab 100. Di dalam memang ada ini. Oke? Baik. S dan wow. Apakah artinya? S ialah wow, sama arti. Maksudnya semasa. Tetapi S ada lagi satu arti, yaitu kerana. While hanya satu sahaja, maksudnya semasa. Jadi saya beri kamu contoh. Contoh yang pertama, I saw Yati as I was going to work. Saya ternampak. Kalau kita terus tidak sengaja gunakan past tense. Saya ternampak Yati semasa saya sedang pergi bekerja. Jadi S
Di sini maksudnya semasa. Jadi bahagian S sampai hujung saya boleh pindah ke depan menjadi awalan ayat S itu. Titik menjadi koma. So jawabannya, as I was going to work, I saw Yati. Jadi ini dua sama arti. Semasa saya sedang pergi bekerja, saya nampak Yati. Tetapi nokta ingat tukar ke koma. Maksudnya sama. So di sini S artinya semasa. Nomor 2, I did not go out as it was raining. Saya tidak keluar kerana ia sedang hujan. S di sini maksudnya kerana. Bahagian S sampai penghujung saya boleh pindah ke depan. Jadi S huruf besar. As it was raining, I did not go out. Titik menjadi koma. S huruf besar. Sama arti. Oleh kerana ia sedang hujan, saya tidak keluar. Sama maksud. Ini dua, S maksudnya kerana. I was reading while she was cooking. Sekarang saya while maksudnya semasa. While di tengah-tengah ayat. While juga boleh di awalan ayat. Jadi saya sedang membaca semasa dia sedang memasak atau sementara dia sedang memasak. Di sini while digunakan untuk menceritakan dua perkara yang berlainan. Dua perkara yang berlainan dilakukan oleh dua orang yang berlainan, tetapi masanya sama. Masanya sama. Jadi while pindah ke depan. While I was reading, she was cooking. Ini dua maksudnya sama. While boleh ditulis di tengah ayat atau di awalan ayat, sama dengan S. Paham? Senang. Sekarang has eaten, had eaten. Hari ini kali ketiga saya mengajar. Jadi untuk subscriber yang mengemukakan soalan ini, jikalau kamu ingin tahu dengan lebih mendalam, pergilah ke video-video sebelum ini. Saya terangkan dengan mendalam. Mungkin kamu tengok lagi faham. Okay? But has eaten dan had eaten, apa perbezaannya? Mula-mula has eaten ialah present perfect tense, berkenaan dengan sekarang. Past perfect tense, had eaten, sudah lalu. Oke, itu pertama. Has digunakan untuk he, she, dan it. Oke, 3. Has eaten digunakan apabila kita ingin menunjukkan hasilnya, efeknya, kesannya. Maksudnya already, atau waktu kita guna perkataan already, atau just, baru sahaja. Contoh, he has eaten already. Dia sudah makan, tetapi saya tidak sebut bila. Saya tidak sebut kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lepas, minggu lalu. Saya tidak sebut, saya hanya cakap sudah makan. Kalau saya tidak sebut masa, maka saya mesti guna present perfect tense, di mana saya bererti efeknya, kesannya saya masih kenyang, tidak memakan, atau dia sudah kenyang, dia tidak memakan lagi. Kenapa? He has eaten, atau he has just eaten, dia baru sahaja makan. Kalau baru sahaja makan, kita gunakan has ataupun have diikuti dengan past participle, dan artinya kita sudah nampak kesannya, tetapi kita tidak tahu bila dilakukan. Had eaten, after he had eaten, he rested. He rested after he had eaten. Ini dua sama maksud. Kita gunakan had apabila kita ingin memberitahu orang lain bahwa kerja itu pertama yang dilakukan pada masa lalu. Seperti ini. Pada masa lalu, dia makan dahulu. Selepas dia makan, dia berehat. Jadi untuk menunjukkan pembaca atau pendengar bahwa dia makan sebelum berehat atau selepas makan dia berehat, maka saya guna ini. After he had eaten, selepas dia telah makan dia berehat. Dia berehat selepas dia telah makan. Jadi di sini kita tahu bahwa dia makan terlebih dahulu, nomor 1.
kita hanya gunakan head satu kali sahaja. Seterusnya semua action gerak-geri yang kita buat itu kita tambah ed sahaja, past tense sahaja, atau come menjadi came. When I reach home, he had eaten. He had eaten when I reach home. When boleh tulis di depan, boleh tulis di tengah-tengah ayat, sama dengan after. Apabila saya sampai rumah, dia sudah makan, dia telah makan. Dia telah makan apabila saya sampai ke rumah. Maksudnya saya sampai ke rumah, dia sudah makan terlebih dahulu. Jadi saya tidak masak, tak payah masak untuk dia. Dia sudah makan. Jadi ini menunjukkan makan sebagai perbuatan yang pertama berlaku sebelum perbuatan yang kedua berlaku. Apabila kita gunakan after sama orang, macam sini, ini orang sama perbuatan lain. Tapi kalau kita gunakan when, dua orang yang berlainan, dua perbuatan yang berlainan juga. Oke, saya harap kamu paham. Kalau tidak paham, sebelum ini ada 2 kali saya mengajar juga. Mungkin kamu boleh balik ke video-video yang lain untuk menonton sekali lagi. Oke? Dan ini ditanyakan oleh seorang subscriber juga. Dia tulis ini, ayat ini saya salin bulat-bulat. Saya petik dari YouTube channel saya. He was doing something which allowed us to arrest him. Dia sedang membuat sesuatu yang membiarkan, mengizinkan kami untuk menangkap dia. Arrest biasanya polis menangkap orang. Jadi subscriber ini bertanya saya, dalam ayat ini something bermaksud apa? Adakah yang bermaksud binatang, haiwan, atau benda? Jadi saya beritahu subscriber ini, dalam ayat ini dia sedang membuat something. Di sini something maksudnya suatu perkara. Bukan binatang, bukan benda. Oke? Jadi dia sedang membuat sesuatu perkara. Mungkin memasukkan dada ke dalam botol. Jadi kami terus tangkap dia. Oke? So something di sini bukan animal, bukan haiwan, bukan benda. Ya adalah sesuatu perbuatan, sesuatu perkara. Something maksudnya satu. Boleh bermaksud binatang, boleh bermaksud benda, tetapi dalam ayat ini dia bermaksud sesuatu perkara atau sesuatu perbuatan. Something ialah satu action di sini. Something ialah satu. Kalau banyak somethings, pisahkan perkataan things tambah s. Kalau ini lebih daripada satu, yang kamu maksudkan itu satu sahaja. Dan sekarang saya betulkan, sebenarnya ayat ini salah. Salah dari segi tata bahasa. Biar saya betulkan. Kamu cakap he was doing. He was doing itu subjek. Maksudnya cerita ayat ini. Kamu menceritakan subjeknya atau topiknya. Kamu gunakan was. Was itu masa lalu. Kalau sini masa lalu, perbuatan ini mesti masa lalu juga. Kamu tulis allow. Sebenarnya sepatutnya allow tambah ed. Sebab ini lalu, ini lalu. Ini sekarang, ini sekarang. Jikalau kamu ingin tulis allow ini, maka ini mesti tulis is doing. Sebab is masa sekarang, allow masa sekarang. Tapi kalau ini masa lalu, ini juga mesti masa lalu. Simple past tense. Jadi allow menjadi allowed tambah ed. Oke? Jadi ini lagi 3 subscriber yang ada masalah, yang tidak berapa faham. Saya sudi berkongsi dengan kamu semua, dan khusus kepada penanya, orang yang bertanya soalan ini. Oke? Jadi sampai sini sahaja. Jikalau kamu suka video saya, silalah sokong saya. Beri saya satu like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.